Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, berjumpa kita lagi dalam PDPR Sains tahun 5. Baik, bersama saya Cikgu Muhammad Saiful. Baik, cikgu berharap agar murid berada dalam keadaan sihat setelah seminggu bercuti. Okey, pastikan anda patuh SOP di mana juga anda berada. Okay, baik, untuk minggu ni kita masuk pada tajuk baru. Kita dah belajar tentang lita, kita dah belajar tentang lita siri dan selari, kita dah belajar tentang berhemah menggunakan peralatan elektrik, keselamatan. Okay, untuk minggu ni kita masuk tajuk suhu dan haba. Baik, objektif pembelajaran 6.1 iaitu suhu dan haba. Awak akan belajar 6.1.1 dan 6.1.2. 6.1.1 ni murid dapat menyatakan maksud suhu dan haba. Apa itu suhu? Apa itu haba? Okey, murid juga dapat menyukat suhu menggunakan alatan dan unit piawai dengan teknik yang betul. Kita akan tengok macam mana nak sukat suhu dengan alat dan unit piawai yang betul. Okey, baik. Cuba perhatikan air panas ni, air kopi ni. Air panas ini menjadi sejuk setelah dibiarkan beberapa minit. Okey, mengapa? Okey, air menjadi sejuk apabila haba dibebaskan ke persekitaran. Kalau awak tengok air panas dalam kopi ke teh kan ada wap tu kan. Wap tu adalah wap haba panas. Dia dibebaskan ke persekitaran, lama kelamaan air akan menjadi sejuk. Sebab itulah kita kalau nak minum air panas, kita biarkannya dulu. Ataupun kita tiup. Tiup, dia cepat sejuk. Kalau nak lebih mudah, awak tuangkan pada dalam piring. Bila tuangkan dalam piring, permukaan dia lebih luas air. Jadi haba yang dibebaskan lebih banyak sebab permukaan yang luas. Okey, baik. Itu basic saja, asas yang perlu awak tahu. Baik, haba. Apa itu haba? Haba ialah suatu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Okey, suatu bahan menjadi lebih panas apabila menerima haba. Macam awak nak masak, kuali tu awak letak dekat atas dapur gas. Lama kelamaan dia menjadi panas kerana menerima haba daripada api dapur gas tadi. Okey, suatu bahan akan menjadi sejuk apabila kehilangan haba. Sebagai contoh, awak ambil air panas, awak letak dalam peti ais. Dia akan kehilangan haba. Lama kelamaan dia akan jadi sejuk. Faham awak nampak tak yang putih-putih ni? Ini adalah wap panas. Wap panas. Dia terbebas ke persekitaran. Baik, kita lihat lagi. Apa itu suhu? Suhu ialah darjah kepanasan sesuatu atau darjah kesejukan sesuatu bahan. Suhu pula darjah kepanasan atau darjah kesejukan sesuatu bahan. Unit piawai suhu yang biasa kita gunakan adalah darjah Celsius ni. Ini adalah simbol darjah Celsius. Ini unit piawai untuk suhu. Ini adalah termometer. Unit piawai untuk suhu darjah Celsius. Baik, kita tengok termometer pula. Termometer dia ada dua. Satu termometer bilik. Kalau perasan termometer bilik dia ada tiub tengah-tengah dia. Dia ada skala suhu ni. Ni darjah Celsius. Ini Fahrenheit. Tapi kita selalu guna darjah Celsius. Yang ni adalah cecair. Warna merah ni. Kalau suhu panas dia akan naik tinggi. Kalau suhu sejuk dia akan turun. Ini adalah termometer makmal. Okey. Dalam termometer makmal di bahagian tengah ni dia sama macam dia ada cecair macam warna merah ni, tetapi dia berwarna perak, warna kelabu. Cair itu kita panggil sebagai mercury.
Kemudian kita guna untuk termometer makmal selalunya untuk menyukat suhu air. Okey, takat beku air 0 darjah Celsius. Paling bawah ni 0. Kalau suhu badan normal manusia 36 ke 37 darjah Celsius. Takat didih air paling tinggi sini 100 darjah Celsius. Awak letak termometer ni dalam air, tengok berapa suhu dia. Kalau sejuk dia turun ke bawah. Mercury tadi kalau panas dia naik ke atas. Baik, cecair dalam termometer akan mengembang atau mengecut apabila terdedah kepada suhu persekitaran yang berbeza. Okey. Apabila suhu bahan meningkat, aras cecair mercury dalam termometer akan naik kerana cecair mercury itu mengembang. Bila dia kembang dia naik atas sebab panas. Kalau suhu bahan menurun, cecair mercury dalam termometer akan menurun kerana mengecut. Mercury itu mengecut. Bila kecut dia turun. Nampak? Bila air panas, awak panaskan ni kan. Ni panaskan, ni penuh bangsa, ni air yang dipanaskan, dia akan naik warna merah. Kalau letak dalam air dalam ais, dia akan turun. Baik, cara menggunakan termometer. Ada 4 langkah dia. Letakkan bikar pada permukaan yang rata. Tak boleh sengit. Permukaan rata. Kemudian ambil termometer, pegang di atas, bahagian atas ni. Termometer secara tegak. Masukkan termometer ke dalam bikar. Pastikan bahagian bawah termometer ni tidak menyentuh lantai bikar. Maknanya dia tergantung lah. Dia tergantung. Jangan sentuh lantai bikar. Kemudian laraskan kedudukan mata pada arah meniskus termometer untuk mengambil bacaan. Apa itu aras meniskus? Mata awak mesti selari dengan kedudukan di mana mercury tadi berhenti. Ini dia. Aras meniskus ialah aras lengkung cecair di dalam tiub kaca yang terdapat dalam termometer. Nampak ni Macam mana nak baca dengan betul? Okey, mata awak mesti tegak dekat sini. Kalau mata kedudukan dekat sini, dia salah. Mesti sebaris dengan aras meniskus baru dia betul. Nampak? Kalau ini termometer jenis alkohol. Kalau termometer jenis cecair mercury, dia melengkung ke atas. Kalau alkohol, awak tengok bahagian yang melengkung ke bawah, sebaris dengan bahagian lengkung ke bawah. Kalau mercury, sebaris dengan meniskus, lengkung ke atas. Dia sama je lebih kurang ni, cuma dia cecair dia berbeza. Tapi kebanyakan di sekolah, kita akan gunakan termometer makmal jenis mercury. Ingat perlu berhati-hati ketika menggunakan termometer jenis mercury. Kerana mercury ni adalah bahan yang berbahaya. Jangan pecah. Baik. Kita tengok video ni. Cuba tengok video ni. Suhu haba dan suhu. Cuba awak fahamkan. Lin dan Lana mengambil makanan tengah hari mereka. Lana mengambil aiskrim dan Lin makan sup ramen. Lin berkata, ia adalah lazat, tetapi ia membakar lidah saya. Lana mengatakan, wow, sup panas. Biarkan ia sejuk sedikit. Ia tidak akan menjadi begitu panas apabila ia kelihatan haba. Apakah alat yang boleh kita gunakan untuk menentukan berapa panas atau sejuk sesuatu bahan itu? Termometer digunakan untuk menentukan suhu sesuatu bahan, iaitu darjah kepanasannya. Mari kita mengetahui apa yang berlaku kepada aras merkuri jika termometer diletakkan di dalam bahan-bahan yang mempunyai suhu berbeza. Cuba tengok apabila termometer diletakkan di dalam bahan yang panas, seperti sup ramen, bacaan termometer meningkat. Aiskrim mempunyai haba yang kurang daripada sup ramen. Ia mempunyai suhu yang rendah. Nampak
nampak Dalam termometer dia merkuri, turun naik, aras dia merkuri turun. dalam termometer memberikan bacaan suhu. Dalam termometer digital, bacaan suhu dipaparkan pada skrin LCD. Unit PIY untuk suhu adalah darjah Celsius. Bagaimanakah bacaan Ingat suhu yang darjah tepat Celsius. diperolehi? Pertama, pegang termometer merkuri pada batangnya. Kemudian, letakkan bubuli termometer, tenggelamkan sepenuhnya di dalam bahan. Aras merkuri meningkat kerana ia menerima haba daripada cecair yang panas. Berikan sedikit masa untuk aras merkuri berhenti meningkat sebelum mengambil pengukuran. Letakkan paras mata segaris dengan aras merkuri semasa mengambil bacaan suhu. Bahagian atas meniskus merkuri akan memberikan nampak bacaan tu, suhu yang tepat. Okey, faham Nampak tu? Mesti kedudukan dia sebaris dengan aras meniskus. Ni kita panggil meniskus. Cecair yang melengkung ke atas ni kita panggil meniskus. Okey, faham Okey, awak dah belajar apa itu haba. Awak dah belajar apa itu suhu. Awak dah belajar macam mana nak mengambil suhu cecair menggunakan alatan dan teknik yang betul. Dan awak dah belajar unit PIY untuk suhu adalah darjah Celsius. Baik, tugasan. Mudah saja awak buat dalam buku tulis sains buku panjang. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Kemudian awak jawab soalan yang cikgu berikan dekat bawah ni. Ada 3 saja soalan. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan haba? Tadi mula-mula dah tahu kan, dalam buku teks pun ada. Yang soalan kedua, apakah yang dimaksudkan dengan suhu? Apa itu suhu? Dan soalan yang ketiga, senaraikan langkah mengikut urutan yang membuat bacaan suhu cecair mengikut urutan yang betul. Lukiskan gambar rajah sama seperti dekat sebelah ni. Faham Baik, itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Okey, bila dah siap, awak ambil gambar, hantar pada cikgu personal. Jangan hantar dalam grup hantar personal. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.